Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah tuan-tuan melihat atlet yang seolah-olah bercakap sendirian sebelum mereka memulakan perlumbaan? Pernahkah tuan-tuan bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Sebenarnya, atlet tersebut sedang bercakap dengan diri mereka sendiri menggunakan teknik bicara kendiri atau self-talk. Mereka sedang meyakinkan diri mereka sendiri bahawa mereka mampu menjadi juara, mengalahkan peserta yang lain dengan larian yang terlaju dan bakal memecahkan rekod dunia. Inilah dia teknik self-talk atau bicara kendiri yang sering digunakan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet dunia. Persoalannya, jika teknik bicara kendiri ini berjaya mengubah sikap dan meningkatkan prestasi atlet, bagaimanakah keadaannya jika teknik ini dimanfaatkan bagi mengubah tingkah laku dan sikap murid? Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Nur Azam bin Abdullah. Mewakili ahli pasukan yang lain, izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan program Rukun 15, iaitu satu pendekatan inovatif yang menggunakan teknik bicara kendiri dalam mengubah sikap dan tingkah laku murid. Dalam video ini, saya akan menerangkan 9 aspek mengenai Rukun 15, iaitu gambaran am mengenai Rukun 15, signifikan, keaslian atau authenticity, metodologi, replikasi, kaedah pelaksanaan, faedah, kepatuhan syariah dan nilai komersial program ini. Apakah yang dimaksudkan dengan Rukun 15? Rukun 15 ialah sebuah model pengubahan tingkah laku murid melalui pendekatan bicara kendiri atau self-talk. Pendekatan bicara kendiri ini masih kurang dipraktikkan dalam bidang pendidikan, namun telah diaplikasikan dalam bidang sukan sebagai satu strategi mengubah sikap dan minda serta tingkah laku atlet sekaligus meningkatkan pencapaian mereka. Dalam program ini, murid-murid akan melafazkan 15 tingkah laku mulia yang mahu diterapkan dalam diri murid. Murid-murid akan mengulanginya beberapa kali sehari, selepas solat, semasa perhimpunan rasmi dan setiap kali guru masuk ke kelas. Untuk lebih jelas, mari kita tonton video ini. Rukun 15 Al-Quran Subuh Fajrain Baka Buku Baca Bahasa Kelas Salah Masuk Sampah Rupa Guru Sahabat Masyarakat. Selepas satu tempoh tertentu, tingkah laku tersebut yang disebut secara berulang-ulang akan terjelma dalam bentuk perbuatan yang akhirnya menjadi tabiat. Hal ini bersesuaian dengan prinsip pengulangan atau law of repetition seperti yang dipelopori oleh Napoleon Hill tahun 1937. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rukun 15 ini signifikan kerana pertama sekali program ini menjurus kepada pembentukan tingkah laku dan akhlak mulia murid yang merupakan salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kedua, program ini merawat isu kemenjadian dan tingkah laku murid terus kepada akar permasalahan, iaitu sikap murid itu sendiri. Jika sikap murid berjaya diubah, maka semua isu yang berkaitan dapat diselesaikan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut keaslian atau authenticity pula, program ini merupakan pelopor program pengubahan tingkah laku murid menggunakan pendekatan dan teknik bicara kendiri. Oleh kerana itu, program Rukun 15 ini telah diterima untuk dibentangkan dalam First International Conference on Education Leadership and Management ISLAM tahun 2018 dan Seminar Kelestarian Kecemerlangan Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Selain itu, program ini juga berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan amalan terbaik kaunseling peringkat negeri Perak tahun 2016 dan dimuatkan dalam Jurnal Amalan Terbaik SBP tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, reka bentuk model Rukun 15 dibina berasaskan model ADI dengan didasari oleh 5 prinsip utama, iaitu prinsip niat dan doa, prinsip pemikiran bawah sedar atau subconscious mind, prinsip disiplin kendiri, prinsip bicara kendiri dan juga prinsip pengulangan. Buku bertajuk What to Say When You Talk to Yourself karangan pakar bidang self-talk Dr. Chet Hamstetter merupakan antara rujukan utama dalam pembinaan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, program Rukun 15 sangat mudah untuk direplikasi di sekolah-sekolah tanpa memerlukan kos yang tinggi. Keluk pembelajaran untuk memahami dan mentadbir pelaksanaan program Rukun 15 juga sangat singkat.
Untuk rekod, sekarang ini sudah terdapat 19 buah sekolah yang mengadaptasi Rukun 15 yang terdiri daripada sekolah-sekolah SBP, SMKA, SABK dan juga sekolah harian. Antaranya adalah SBP Air Rawang, SMA Mawib Kuala Lumpur, SMKA Krian, SMKA Miri dan SMA Pekan Gurun Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan dan pelaksanaan Rukun 15 adalah sangat mudah. Sekolah hanya perlu menyenaraikan apakah tingkah laku murid yang ingin dimantapkan dan terus menyusun jadual pelaksanaannya. Sekolah juga boleh menyediakan kad Rukun 15 kepada semua murid untuk dijadikan rujukan pada awal pelaksanaan program. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentunya terdapat faedah yang diperolehi daripada pengalaman dan pengamalan Rukun 15. Yang paling utama adalah murid-murid akan mengubah sikap dan tingkah laku mereka kepada yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman, kesan perubahan tingkah laku seperti menyusun kasut, menegangkan cadar, muafik subuh dan menyapa tetamu boleh berlaku seawal minggu pertama pelaksanaan program. Yang lebih menarik, keputusan akademik mereka juga lebih cemerlang selari dengan kajian yang dijalankan oleh Tengni, Baumeister dan Boon tahun 2004. Sebagai contoh, peningkatan grade purata sekolah GPSN SMKA Krian telah meningkat dengan ketara daripada 3.33 tahun 2016 kepada 1.97 pada tahun 2018 dan 1.59 pada tahun berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, program Rukun 15 ini menepati maqasid syar'iyah kerana program bermatlamatkan perubahan akhlak dan tingkah laku murid. Bukankah Rasulullah SAW sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia dan manusia bertanggungjawab memperbaiki dirinya sendiri? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tersebut mengubahnya sendiri. Dari sudut nilai komersialnya pula, program ini berpotensi memberi impak positif ke atas setiap individu murid di sekolah-sekolah yang melaksanakannya. Misalnya, jika semua 70 buah sekolah SBP dan 60 buah SMKA seluruh Malaysia melaksanakan program ini secara purata, seramai 65,000 orang murid akan mendapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata adalah diharapkan pembentangan dalam Expo CIID ini akan dapat meningkatkan keyakinan guru-guru, murid-murid, pentadbir sekolah, malah Kementerian Pendidikan sendiri untuk melaksanakan program ini dalam skala yang lebih besar agar manfaatnya dapat dikecapi oleh seramai mungkin murid di sekolah-sekolah seluruh negara insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.